Assalamualaikum and selamat sejahtera to all the students. Okay, cikgu nak sambung lagi dengan arithmetic progression ataupun kita kenali sebagai AP. Okay, an arithmetic progression ataupun AP is a sequence of numbers in which any term differs from the previous term, okay, by a certain number called the common difference. Jadi istilahnya ialah dia adalah satu jujukan nombor-nombor yang mana setiap satu term itu dia akan berbeza daripada sebutan yang sebelumnya dengan satu nilai yang sama yang dipanggil sebagai common difference. So yang dipanggil sebagai beza sepunya kan last time. Okay, kamu pun dah pernah belajar dulu kan masa form 5 arithmetic progression ini. So the common difference itu tadi beza sepunya ini can be either positive or negative. Dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Tak ada masalah apa-apalah. So the common difference of an AP is denoted by D. Okay. So D itu untuk common difference yang boleh jadi positif, boleh jadi negatif. And then the first term of an AP pula denoted by A. Jadi kita tahu bahawa A itu will be the first term and D adalah dia punya common difference. Contohnya lah, kalau katakan cikgu ada sequence of numbers. Sequence of numbers macam ni. Saya ada 2, 6, 10, 14, okay, and so on. Katalah 18, tambah satu lagi, and so on. Okay. Jadi kita dapati bahawa yang ini adalah dia punya first term. Okay. Lepas itu kat sini kita akan tambah 4 kan. Tambah 4. Setiap satu ni kita akan tambah 4 kepada sebutan yang sebelumnya tu ditambah 4 dapat sebutan yang seterusnya. And so on. Okay. Jadi maksudnya yang ini boleh juga saya tulis sebagai boleh lihat dalam modul tu. Yang ini saya tulis sebagai 2 tambah 1 darab 4. Okay. Kemudian yang 6 tu saya boleh tulis dia sebagai 2 tambah 2 tambah 6 6 sudah, sorry, 10 2 darab dengan 4. Okay, itu untuk 10. Kemudian 14 cikgu boleh tulis sebagai 2 tambah 3 darab 4. That one will become 14 and so on. Okay, jadi kamu lihat dekat sini, yang dekat depan ini adalah A. Okay, kemudian yang kat sini adalah A tambah dengan 1D. Common difference dia adalah yang 4 ni tadilah. Okay, kemudian nanti dekat sini kita akan ada A tambah 2 darab dengan D. Okay, kemudian kat sini ada A tambah 3 darab dengan D. Okay, jadi kesimpulannya untuk satu AP, okay, generally the terms of an AP will take the form, kesimpulannya dia akan jadi beginilah. Okay, A, kemudian followed by A tambah D. Untuk sebutan yang kedua dia akan jadi A tambah D. Sebutan yang ketiga akan jadi A tambah 2D. Sebutan yang keempat akan jadi A tambah 3D dan seterusnya lah. Jadi maksudnya sebutan yang ke N should be dia akan jadi A tambah dengan N tolak 1D. Sebab kita tahu kalau sebutan yang kedua dia adalah A tambah D. Kat sini kurang 1 kan. Okay, sini 1. Kalau sebutan yang ketiga dia jadi A tambah 2D. So should be the N term will be A tambah N tolak 1D. Okay, jadi maksudnya kita ada satu formula iaitu UN. Okay, sebutan yang ke N adalah A tambah N tolak 1D. Jadi yang ini khusus untuk the arithmetic progression, okay, ataupun AP. Okay, kita terus pergi kepada the first example. In an AP, the 6th term is 67 and the 14th term is 163. Okay, kita terus keluarkan maklumat dekat situ. Kita ada U6 samalah dengan 67. Lepas tu kita ada U14. U14 ni samalah dengan 163. Right? Find the common difference. Maksudnya kita nak cari D, the first term, A, and also the N term. Dia nak cari sebutan yang ke UN lah. UN yang kita nak cari, the N term. Okay, so daripada sini U6 kita tahu U6 adalah A tambah 5D. So sini sama dengan 67. Okay, kemudian U14. U14 adalah A tambah
13D. So sama dengan 163, tandakan sebagai persamaan yang kedua. So that kamu boleh selesaikan this simultaneous equation. Kamu boleh ambil persamaan 2 tolak persamaan 1 lah. Okay, tolakkan dengan persamaan 1. So boleh selesaikan. Rasanya dekat sini tak ada masalah lah So kamu akan dapat 8D sama dengan 96, right? So D samalah dengan 12, okay? And then after that you can sub in any of the equation, sama ada dalam persamaan 1 atau persamaan 2 untuk kamu dapatkan nilai A. So rasanya yang ini tak ada masalah. So kita dah dapat dah A sama dengan 7 dan D sama dengan 12. And then finally kita nak dapatkan the nth term ataupun dia punya UN. So UN formulanya adalah A tambah N tolak 1D. So just masukkanlah kita punya A tadi adalah 7 tambah dengan N tolak 1. Okay, D sama dengan 12. And then boleh buka kurungan, ringkaskan 7 tambah dengan 12N tolak 12. Okay, so kita akan dapat dekat sini dia adalah 12N 12N tolak 5. Okay, 12N tolak 12. Okay, 12N tolak 5. Jadi kamu kembangkanlah darabkan dengan 12 ataupun boleh letakkan 12 ini di depan lah. Ini maksudnya ini samalah dengan 7 tambah dengan 12. Okey, N tolak 1 jadi 7 tambah 12N tolak 12. So dapat 12N tolak 5 So that one will be the UN the n term lah selepas kita ringkaskan dia. So the n term ni dia depends lah pada nilai A dan juga nilai D dia. Dia akan berubah-ubah macam ni lah, bergantung pada nilai A dan juga D. Okey. Kemudian kita lihat kepada example 2. The nth term of NAP is 8N tolak 3. Terus keluarkan maklumat. Ini adalah 8N tolak 3. Okay, find the first 3 terms and determine which term is in the AP is equal to 85. Okay. So bila kita dah ada the nth term, senang untuk kita cari U1, U2, U3 kan, tak ada masalah. Okey, kita teruslah dapat jawapan dekat sini kan. Kamu boleh cari U2 8 darab 2 kemudian tolak 3. Okey, kita dapat 13. Kemudian U3 8 darab 3 kemudian tolak 3. So kita dapat 21. Okey, jadi selepas itu lepas dah mencari the first 3 terms, kamu boleh dapat nilai D. D kamu boleh dapatlah U3 tolak dengan U2 ataupun U2 tolak dengan U1. Okey, so dapat kat sini ialah nilainya adalah 8. Okey, jadi kita dah ada A tadi. Yang ini adalah kita punya A. So A dia samalah dengan 5 dan D samalah dengan 8. Okey, finally kita nak cari term yang sama dengan which term yang equal to 85. Jadi maksudnya kita akan ada UN dia samalah dengan 85. Okey, jadi UN ni adalah A tambah N tolak 1D ni tadi samalah dengan 85. Now kita nak tahu sebutan yang keberapa. So kita dah ada A tambah dengan N tolak 1. Okey, masukkan nilai D dekat sini. Okay, 85 and then you work out lah 5 tambah 8N tolak 8 and so on until you dapat N dia samalah dengan 11. Jadi kita dapat kat situ sebutan yang ke-11 the 11th term will be equal 85. Okay. Jadi inilah macam mana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan AP. Okay. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan sum of the first n terms of an AP. The sum of the first n terms of an AP is given by sekarang kita nak cari pula sum of first n terms untuk satu AP lah of an AP. Jadi hasil tambah n sebutan pertama untuk satu AP. So ada formulanya. Formulanya adalah Sn iaitu n per 2. Kemudian kita ada dalam bracket 2A tambah dengan N tolak 1D. Okay. Jangan tersilap pula dengan formula yang ini. Yang ini adalah formula untuk Sn. Hasil tambah
n sebutan yang pertama dalam satu AP. Okay, so ini adalah number of terms. Macam biasa A ni adalah the first term, D ni adalah dia punya common difference. Okay, dan kita ada satu lagi formula. Formulanya adalah Sn samalah dengan n per 2, iaitu A tambah dengan L. Okay, jadi sebenarnya formula yang ini kita derive daripada sinilah. Sebab formula atas ni bila saya tuliskan n per 2, okey 2A ni kalau saya pisahkan A tambah A, okey, tambah dengan n tolak 1D. Okey. So dekat sini, yang dekat belakang ini, yang ini adalah L ataupun sebutan yang ke N, the N term. Sebutan terakhir, sebutan ke N tu samalah. Okay. So this one will be the N term. That's why kita boleh gantikan dia dengan L. Okay. The whole thing then becoming L, where A is the first term and L will be the last term. Okay. Jadi kita ada dua formula kat situ. Jadi biasanya kamu akan gunakan formula ini, tapi dalam tingkatan 6 biasanya kadang-kadang soalan dia minta kita tunjukkan show how you want to derive this formula. Itu je lah dalam tingkatan 6 ni biasanya adalah macam mana kita nak derive formula ini. Jadi kamu kena take note jugalah how to derive this formula. Maksudnya, okey, saya tunjukkan simple aja dekat dalam modul itu pun ada. Jadi maksudnya kalau kita ada kita dah tahu dah bahawa the AP ni macam inilah ini adalah AP punya sequence. Okey. Jadi maksudnya kalau saya nak tulis SN, okey, saya tulis dulu secara ni dalam secara yang biasa itulah. A tambah dengan A tambah D, kan? Kemudian tambah dengan A tambah 2D, sebab kita tahu yang ini hasil tambah, kan? Okay, jadi kita akan tambahkan all the terms. Okay, tambahkan. Okay, tambah dan seterusnya. Kemudian sampailah yang terakhir tu sebutan yang ke N-nya. So, kita akan ada A tambah N tolak 1D. Okay, so kita tandakan ini sebagai persamaan yang pertama. Lepas itu kita akan tuliskan SN ini dalam macam terbalik lah. Yang belakang ni kita bawa ke depan secara reverse lah. Kita tulis secara terbalik. So saya ambil yang hujung ni A tambah N tolak 1D. Okay. So macam the last three terms lah. Dekat sini akan jadi A tambah N tolak 2D. Okay. Kemudian tambah dengan A tambah N tolak 3D. Okay. Tambah dan seterusnya. So dia akan berakhir dengan the first term. Tandakan ini sebagai persamaan yang kedua. Okay. Then dekat sini nanti, okay. Jadi kita akan ambil persamaan satu, kita akan tambahkan dengan persamaan yang kedua. Okay. Maksudnya SN, saya tambah dengan SN ini. So saya akan dapat 2SN kat sini. Okay. Kemudian yang ini saya akan tambahlah. A tambah A tambah A tambah N tolak 1D. Yang ini saya tambahkan dengan ini. So saya akan dapat apa tu? Saya akan dapat A tambah N tolak 1D. Dia adalah 2A tambah dengan N tolak 1D. Okay. Kemudian yang ini saya tambahkan pula di sini. So dia akan dapat 2A. Kemudian tambah N tolak 2D. Kemudian kita ada tambah D. So dia akan jadi juga 2A tambah dengan N tolak 1D lah bila kita dah factorizekan dia. Okay, so same goes here. A tambah 2D, tambahkan ini. So A tambah A jadi 2A, 2D tambah dengan N tolak 3D. ND tolak 3D, so dia jadi ND tolak D. So kat sini pun tambah 2A tambah N tolak 1D. Okay. Dan finally yang hujung sekali pun samalah. Kita akan dapat macam inilah. Tambah dan seterusnya, kan. Tambah sampai yang last sekali adalah 2A tambah dengan N tolak 1D. Okay. Jadi hakikatnya kita telah menambahkan ini. Jadi ini adalah benda yang samalah yang kita tambahkan sebanyak N kali. Kita tambahkan dia sebanyak N kali. That's why kita ada N dekat depan. Okay. 2A tambah dengan N tolak 1D. Okay, so finally saya dapat buktikan bahawa SN tu adalah you cross multiply N per 2.
So sini adalah 2A tambah dengan N tolak 1D. Jadi macam ni lah kita dapat formula. Kemudian daripada sini kita pecahkan ini macam cikgu tunjuk tadi, kita dapat satu lagi formula iaitu Sn sama dengan N per 2 A tambah L. Where A is the first term and L will be the last term. Jadi maksudnya sekarang kita dah dapat dah derive how to derive the formula. Tengok macam mana kita derive the formula, and then after that kita boleh gunakan formula yang kita dah dapat ni. Formula ini kena hafal lah formula ni. It is not given in the question, so you must remember the formula, the n term kan, the sum of the first n terms of NAP ni. Now we look at the first example. First example dalam modul, the first term of NAP is 3. So saya keluarkan terus, A sama dengan 3. The sum of the first 8 terms is 136. Jadi saya ada S8 sama dengan 136. Sebab dia kata the sum of the first 8 terms. And the sum of the entire series. Jumlah hasil tambah keseluruhan siri itu semua sekali kita tulis itu sebagai Sn sajalah sebab saya pun tak tahu berapa bilangan term yang ada. So 820. Determine the common difference D, the number of terms, and also the last term L. So kita dah ada maklumat ni tadi. Maksudnya daripada S8 ni tadi, S8 sama dengan 136. S8 ini saya boleh tuliskan dia sebagai gunakan formula yang itu tadi N per 2. Jadi terus masukkan 8 per 2. Kemudian apa yang ada? A ada 2A tambah dengan 8 pun ada. S8. So kita masukkan terus nilai N. D kita tak ada, yang kita akan find out. So ini samalah dengan 136. Jadi kamu ringkaskan yang ini, terus ringkaskan yang itu. Sekejap sampailah kamu dapat 28D. Simplifykan dia, 28D sama dengan 112. So kita akan dapat nilai D dia adalah 4. So dah dapat dah common difference sama dengan 4. And then using yang satu lagi maklumat yang kita ada, Sn sama dengan 820. So sekarang saya nak cari yang N pula, the number of terms. So yang ini adalah N per 2. 2 darab dengan 3 tadi tambah dengan N tolak 1. D dah ada. So samalah dengan 820. Then you work out from here lah. You kembangkan everything. Nanti sampailah kita dapat satu quadratic equation involving N, iaitu dapat macam ni. Ni yang dapat ni lah. Jadi kita boleh factorizekan dia, 2N tambah 41. So N tolak 20 sama dengan 0. Jadi kamu akan dapat N sama dengan negatif 41 per 2 atau N sama dengan 20. So this one rejected lah. Tak mungkin N itu menjadi nilai negatif. Ada pecahan pula kan. Jadi kita akan ambil nilai N sama dengan 20. Maksudnya dia ada 20 terms dalam this series. This series AP. And then what else? Kita dah dapat N. And then finally the last term. The last term ini dia samalah macam UN. Jadi maksudnya saya nak L ni ataupun UN ni samalah dengan A tambah N tolak 1D. Ini adalah formula untuk AP kan. A tadi saya dah ada 3. Dia tak ada masalah lah. N pun dah ada, tolak 1. D pun dah ada. So dengan mudahnya kita boleh dapat the last term is 79. Jadi kita dah berjaya lah menyelesaikan masalah satu AP menggunakan formula formula the N term and also formula untuk hasil tambah for the first N terms lah ataupun kita punya Sn. Mungkin ada lagi lah beberapa soalan dekat belakang tu yang kita boleh sama-sama go through sebagai revision lah pada apa yang kamu dah belajar masa form 5 dahulu.
Okay, tadi example 1 So now kita tengok example 2 The sum of the first 6 terms of an AP is 96 Jadi S6 sama dengan 196. Cikgu tunjukkan poin-poin penting saja. Tak ada 96 je Okay, the sum of the first 10 terms is 1/3 of the sum of the first 20 terms Jadi dia bagi lagi maklumat S10 Okay, S10 is 1/3, 1/3 daripada S20, sum of the first 20 terms. Okay, so find the first term and the 10 term. Okay, jadi maksudnya saya nak mencari A sama dengan apa dan kita nak cari pula U10, U10. Okay, jadi kita terus keluarkan maklumat daripada sini. Yang ini adalah 6/2. Okay, A tak ada, 2A tambah dengan N tolak 1, D pun tak ada. Okay, tak apa, kita keluarkan dulu maklumat kat sini. Hopefully kita akan dapat satu simultaneous equation lah involving A and D. Okay, so you work out from here. Okay, ringkaskan sampai dapat bentuk yang paling ringkas beginilah. Okay, sama dengan 96. Okay, kita tandakan ini sebagai the first equation. Okay, so daripada sini pula, okay, cikgu tulis balik tadi. Ini adalah 1/3 S20. So this one will be 10/2. Okay, so 2A tambah dengan N tolak 1D. Okay, samalah dengan 1/3. Kita darabkan dengan 20/2 tadi S20. So dekat sini kita akan ada 2A tambah dengan N tolak 1D. Okay, yang kat sini pun kita work out lah everything darabkan semua, kembangkan dan ringkaskan sampailah nanti kamu dapat 2A tolak 11D ni samalah dengan kosong. Tandakan ini sebagai the second equation. So daripada dua info di sini kita akan dapat the simultaneous equation involving A and D to be solved. Okay, jadi maknanya kamu bolehlah nak ambil 1 tolak 2 ke 2 tolak 1 ke, hapuskan A dahulu, and then kita nak hapuskan A dulu ke D dahulu ke, sampailah kamu selesaikan, dapatlah D sama dengan 2 dan A sama dengan 11. Okay, rasanya tak ada masalah lah untuk selesaikan persamaan serentak ini. Okay, lepas tu kita terus mencari U10. Okay, dah dapat yang itu. So U10 adalah A tambah 9D. Jadi maksudnya masukkan sajalah 11 tambah 9 darab 2. Okay, jadi kamu dapatlah nilainya adalah 29. Sebutan yang ke-10. The 10 term will be 29. Okay. Okay. Kemudian ada lagi lah beberapa soalan di situ. Kita akan tengok soalan untuk hasil tambah ni. Sekejap. Okay. Kemudian tengok pula pada example 3 The sum of the first n terms of a series is 2n kuasa 2 tolak n. Keluarkan terus 2n kuasa 2 tolak n. Okay, and then find the first term. Okay lah, the first term. The first term itu maksudnya A lah. A kita samalah juga dengan S1. Kan, sebab S1 tu kita baru bermula, kita belum lagi menambah kepada yang sebutan yang seterusnya kan. Jadi maksudnya A ni samalah juga dengan S1 ataupun dia ni sebenarnya adalah U1 lah dan samalah juga dengan S1. So maksudnya kamu boleh terus gantikan, sini adalah 1 kuasa 2 tolak 1. Okey. Jadi maksudnya dekat situ betul tak tu formulanya tu? 2n kuasa 2. Sorry, sekejap. Saya tersilap tulis. N saya ni adalah 1 lah. 1 kuasa 2 tolak 1. Okay, jadi so saya dapat kat sini ialah 1 lah. Okay. Kemudian untuk B pula, kita nak mencari the sixth term. Sixth term adalah U6. So kalau kita ada formula hasil tambah, maksudnya kalau kamu ada macam ni kan, 4, 5, 6. Okay, maksudnya kita nak mencari sebutan yang ke-6 dekat sini adalah kita punya U6. So apa yang kita boleh buat, kalau katakan dia adalah hasil tambah semua setiap satu ni kita akan tambah-tambahkan. So U6 ni kita boleh dapat dengan kita menambahkan ke-6 the first 6 terms ini iaitu S6. Okay, kemudian kita akan tolakkan dengan hasil tambah yang sebelum dia. Maksudnya
hasil tambah the first 5 terms iaitu saya akan tolakkan dengan S5. So S6 tolakkan dengan S5 ni hasil tambah sebelum dia untuk kita dapatkan U6. Okay. Jadi maksudnya jadi kamu ingatlah ada satu lagi ni, ada satu lagi yang kamu boleh catatkan buat catatan dekat mana boleh catat. Okay, katalah kat sini lah saya buat catatan dekat dalam modul tu kamu tulis UN ini samalah dengan SN tolak dengan SN tolak 1. Okay, catatkanlah lagi satu formula lah. Okay, jadi kat sini dia adalah U6. Okay, tadi tolak dengan U pula dah. Minta maaf. S6. Yang ini adalah S6 tolakkan dengan S5. Okay. Jadi boleh masukkanlah kat dalam ni sebab kita dah ada SN. Jadi U6 kamu ni samalah dengan 2 darab 6 kuasa 2 tolak 6. Kemudian kita akan tolakkan dengan 2 darab dengan 5 kuasa 2 tolak 5. So kamu dapatlah dekat situ U6 dia samalah dengan 21. Kemudian untuk soalan C, kita nak the n term. So the n term samalah macam formula yang cikgu dah bagi kat bawah ni, dia adalah SN tolak SN tolak 1. So SN sudah ada, SN dah ada, iaitu 2N kuasa 2 tolak N. Kita akan tolakkan dengan SN tolak 1. SN tolak 1 tu maksudnya, tempat N dekat sini kita gantikan dengan N tolak 1. Itu maksudnya. Tolakkan dengan N tolak 1. Lepas tu kamu akan buka lah kurungan semuanya. Yang ni jangan lupa kita kembangkan dekat sini. So ini ialah 2N kuasa 2 tolak N. Kemudian tolak. Kat dalam ni akan ada 2N kuasa 2. Kan kat situ jadi tolak 4N. Ni kembangkan jadi N kuasa 2 tolak 2N tambah 1. Kat sini ada tambah 2. Kan. Kemudian tolak N. Kemudian ada tambah 1. Macam itulah kamu kembangkan dan ringkaskan sampailah you dapat UN dia samalah dengan 4N tolak 3. So 4N tolak 3. Dia dapatlah nilai UN. Jadi boleh catatkanlah formula ini. UN samalah dengan SN tolak dengan SN tolak 1. And then yang seterusnya tu example 4 tu find the sum of the integers from 1 to 200 which are not divisible by 5. Dia nak suruh kita cari hasil tambah nombor-nombor daripada 1 sampai 200 tapi yang tak boleh dibahagi dengan 5. Maksudnya bukan yang faktor kepada 5 itulah. Jadi macam mana kita nak buat tu mungkin agak susah kita nak cari. Jadi why not kita cari dulu the sum of the first 200 numbers itu, S200 tu kita cari dahulu. Lepas tu nanti kita boleh mencari nombor-nombor yang merupakan gandaan 5 tu sendiri. Dan kita cari pula hasil tambah nombor-nombor gandaan 5. The idea is yang keseluruhan tadi kita tolakkan dengan hasil tambah nombor-nombor gandaan 5 lah. Jadi maksudnya kamu boleh menggunakan SN untuk the whole tu, katalah daripada 1 sampai 200 ini. Jadi maksudnya saya akan ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampailah 200. Itulah yang keseluruhan dulu kita cari. Yang ini untuk example 4 boleh tengok kepada soalan dalam modul. Lepas tu macam mana ni? Kalau kamu tengok siri ni, kita ada A sama dengan 1, kemudian D sama dengan 1 lah. Kemudian kita ada nilai sebutan terakhir dia ataupun L nya adalah 200. Jadi maksudnya N juga adalah 200 lah, number of terms. So kita boleh terus mengira SN kat sini. SN nya adalah N per 2 yang tu tadilah 2A ataupun kamu nak kira A tambah L pun okey juga. Sebab kita ada sebutan pertama dan terakhir kan, A tambah L. So samalah dengan 200 bahagi 2. Dan kita ambil lah 1 tambahkan dengan 200. So kamu dah dapat cari nilai dekat sini iaitu 20100. So ini hasil tambah yang keseluruhan nombor daripada 1 sampai 200. Kemudian kita cari pula sum of integers. Sum of integers
which is divisible lah, which is divisible by 5, yang boleh dibahagi dengan 5 pula. Okay, yang terletak di antara 1 dan 200. Jadi maksudnya nombor-nombornya adalah 5 tambah 10, kan, tambah 15, tambah 20, tambah dan seterusnya sampailah 200. Okay. So daripada situ pun dia akan menghasilkan satu AP jugalah, yang mana A dia adalah 5, kemudian D dia adalah 5, kan, dan L-nya adalah 200. Okay, L-nya adalah 200, dan kamu pun kiralah yang ini kita boleh gunakan sekejap N kita tak tahu, kalau nak kira pun banyak N. Okey, kita cari dulu N. Okey, kita cari dulu N sebab macam tadi kita dah tahu dah N. Tapi yang ini tak pastilah berapa. Okey, saya cuba cari N gunakan UN. UN sama dengan yang ini. Okey, ini cara nak cari N. So, kita ambil yang ini sebagai 200. So, A saya ialah 5 tambah dengan N tolak 1. So, D adalah 5. So, kita work out daripada sini sampailah kita dapat nilai N dia samalah dengan 40. Okey, so dah dapat nilai N sama dengan 40. Barulah kita boleh gunakan formula SN tadilah. SN-nya iaitu 40 bahagi 2. Okay. Kemudian 2 darab dengan A, darab dengan 5, tambah dengan 40, N tolak 1, D-nya adalah 5. Okay. Saya nak mengira hasil tambah yang ini pula lah. Tadi saya dah mengira hasil tambah yang ini. Okey. Jadi bila kita kira dekat situ, kita dapat kat sini 4100. Okay, jadi maksudnya untuk sum of integer which in between 1 and 200 which is not divisible by 5, so kita akan ambil hasil tambah keseluruhan ini, kita akan tolakkan dengan hasil tambah nombor-nombor yang boleh dibahagi dengan 5 inilah. So yang tinggal itu adalah sum of integers yang which is not divisible by 5 lah. Okay, jadi maksudnya jumlahnya adalah jawapan akhirnya lah the sum of integers which is not divisible by 5. So samalah dengan 100 ni tadi kita tolakkan dengan 4100. Jadi dapatlah jawapan dia 16,000. 16,000 ni adalah hasil tambah nombor-nombor antara 1 hingga 200 yang tak boleh dibahagikan dengan 5. Okay. So itu adalah application lah, application of itu formula dalam AP ni lah. Kita boleh apply AP untuk selesaikan masalah. Okey. Mana-mana yang boleh guna AP, kita guna sajalah AP. Kalau tak boleh, mungkin kita ada siri-siri lain lah. Macam after this kita akan ada GP lah, geometric progression. Kemudian kita lihat sekali example 5. The sum of the integers which can be divided by 6 exactly and which lie between 50 dan 150. Kita nak nombor-nombor antara 50 dan juga 150 which is divisible by 6. Okay, jadi kamu fikirlah gandaan 6 itu, gandaan 6 itu yang terletak antara 50 dengan 150 itu apa? So should be dia akan bermula daripada 54 lah kat situ. Kemudian tambahkan dengan 60, tambahkan dengan 66, tambah yang terakhir tu kamu tekanlah kalkulator agak-agak mana yang boleh dibahagikan dengan 6 sampai yang paling besar tu adalah 144. So yang itulah yang kita nak cari, the sum of integers which can be divided by 6 exactly, itu maksudnya samalah dengan divisible by 6. Okay, jadi daripada sini kalau kamu tengok hasil tambah ini, jadi A itu samalah dengan 54 kan, D itu samalah dengan 6. Okay, kemudian kita ada apa, L nya samalah dengan 144. Okay, then you can simply dapatkanlah SN, tapi kat sini N yang tak ada. Jadi macam biasa, macam tadi 144 ni, okay, L ni UN dia samalah dengan A 54 tambah dengan N tolak 1, okay, D darabkan dengan 6. Work out from here sampai you dapat dia punya number of terms, number of terms is 16. Okay, so dah dapat N sama dengan 16. Jadi terus masukkan dalam formula SN tadilah, iaitu N per 2. Kita gunakan saja yang inilah, lebih mudah. So kita ada 16 per 2. So dekat sini A dia adalah 54, kemudian tambahkan dengan 144.
Okey, jadi kita teruslah dapat jawapannya. Okey, so jawapan dekat situ adalah 1584. Okey, jadi inilah okey. Jadi untuk soalan yang keenam itu soalan yang keenam, the nth term of an AP is 32. The first term is 2. Okey, boleh keluarkan maklumat dahulu. The nth term of an AP is 32. So maknanya the nth term adalah UN lah. The nth term the nth term, so UN. The nth term of an AP is 32. So kita ada soalan yang keenam tu UN dia samalah dengan 32. Okay, the first term is 2. So A dia sama dengan 2. And then if the sum of the first n terms is 357. Dia bagi pula SN tu adalah 357. Hasil tambah the first n terms dah ada, UN juga dah ada, the first term dah ada. And then find the value of n. Okay lah So daripada UN sama dengan 32 ni, UN kita tahu dia adalah A tambah N tolak 1D So sama dengan 32. Tapi maklumat yang kita ada kat sini hanyalah A lah. 2 tambah dengan N tolak 1D. D pun tak ada maklumat. So samalah dengan 32. Tak apalah kita biarkan saja. So yang ini kita terus bahagikan 2. So kat sini samalah tolak minta maaf, tolak. So sini samalah dengan 30. Tandakan dululah persamaan 1. And then kita work out daripada SN sama dengan 357. So SN, okay, gunalah formula yang N per 2. Okay, kemudian kita ada 2A, A masukkan. Ini saya nak gunakan ini. Tambah dengan N tolak 1D. Okay, yang ini samalah dengan 357. Okay, so maksudnya kat sini N per 2. Sini ada 4 tambah dengan okey. Untuk yang N tolak 1D ni kita boleh gunakan nilai yang dekat atas ni tadi kita ada maklumat. So kita boleh masukkan lah satu ke dalam ini. So kita boleh ringkaskan ini N tolak 1 ni samalah dengan 357. So daripada sini kamu boleh work out untuk N Terus kita akan dapat nilai N dia. Okay, darab silang cross multiply. Nanti so kita dapatlah N sama dengan 21. Okay, lepas itu apa lagi yang kita nak cari? Okay, kita nak cari D So kita akan sub N sama dengan 21 into 1. Okay, masukkan dekat situ. Jadi kita akan ada 20 tolak 1. So 20D sama dengan 30. Jadi maksudnya kamu akan ada D sama dengan 3 per 2. Okay, so dah dapat nilai D, dah dapat nilai N. Okay, jadi maksudnya kamu boleh gunakan apa lagi yang kat situ. Kita akan ada soalan sekejap dah dapat tadi. If the smallest term in the series which exceeds 100 is the kth term dia kata the smallest term yang melebihi yang start yang melebihi 100 tu adalah the k term. Find the value of k. Okay, jadi maksudnya kamu kena cari dululah apa dia UK tu. Okay, UK adalah A tambah N tolak 1D tadi itulah. Okay, so UK saya samalah dengan 2 tambah dengan K ni yang ini ialah K so K tolak 1. Okay, D tadi berapa D adalah 3 per 2. Okay, jadi kamu darablah daripada sini ringkaskan untuk kamu dapat UK tu samalah dengan 3K tambah 1 per 2. 3K tambah 1 per 2. Okay, dah dapat UK dan kita declare UK ni akan exceeds 100. So lebih besar daripada 100. Jadi saya masukkan 3K tambah 1 per 2 is greater than 100. Okay, sebabkan dekat sini positif, I can simply cross multiply. Okay, tak ada masalah apa-apalah. Tanda juga tidak berubah sebab nombor positif. Okay, lepas tu 3K saya akan lebih besar daripada bawa ke sini, tolak. Okay, jadi K maksudnya greater than 199 divided by 3. So K nilai ini lebih kurangnya adalah 66.3. 66.3. Maknanya dia adalah, kalau kita nak cari the smallest term in the series which exceeds 100, sebabkan K
UK ni sebutan yang keberapa, tapi K ni lebih besar daripada 66.3. Maksudnya K kita akan bermula daripada 67, 68 dan seterusnya. So what is the 68, 69 kan, dan seterusnya. So what is the smallest value of K will be 67 lah. Jadi untuk sebutan yang ke-67 tadi, dia punya apa tu? Which exceeds 100. If the smallest term is which exceeds 100. Jadi yang sebutan yang ke-67 ni dia akan melebihi 100 lah. Okey. Dan yang selepas-lepas tu nanti dia akan lebih daripada 100. Okey. Jadi maksudnya macam ni lah cara kita gunakan formula AP untuk menyelesaikan masalah. Alright, lepas ni saya sambung dengan arithmetic mean.